Hari ni saya nak buat unboxing dekat satu barang. Senang cakap, saya punya kasut lah. Kasut untuk running saya. Dah lama saya tak buat unboxing. So macam you all tengok dekat intro tadi, satu unboxing untuk satu kasut running terbaru saya, iaitu, mari kita tengok. Tantaram. Iaitu Nike React Infinity Flyknit 1. Okay. So for your info ya, kasut ni sebenarnya dah rilis dah setahun lebih. Dia sekarang ni dah rilis yang kedua, apa tu, Infinity React Flyknit yang kedua, baru rilis bulan Januari 2021. Yang ini dia launching pada tahun lepas, Januari 2020. So saya baru beli because of sebelum ni sebenarnya guys ya, saya pakai salah kasut. Okay. So kasut yang saya pakai salah. So bila saya pergi balik ke Nike punya butik, saya check balik, rupanya kaki saya punya arch, saya tak boleh pakai yang arch yang biasa, yang kebanyakan di kedai, yang kebanyakan jual di kedai, yang normal punya arch. Saya which is fat foot. Untuk pengetahuan guys saya punya kasut lama, that's why saya pakai sakit, because of saya punya arch tak ada support. Okay. Bila saya check balik di Nike butik, dia ada support di tepi. Okay. Di belakang, di tepi tumit ni, dia ada support untuk saya punya pronation, dia panggil, untuk dia punya stabilkan saya punya kaki, tak nak bagi ke dalam. So bila saya lari, dia akan ke dalam. Jadi bila ke dalam, saya akan sakit di bahagian tumit. So yang ini dia support saya punya belakang, dan dia punya depan ni pun akan ada lebar sikit. Dia punya lebar ni, dia punya wide sikit untuk support saya punya bahagian tapak dalam. So dia akan stabilkan saya punya kaki daripada macam sengit macam ni kepada akan jadi straight bila berlari. Okay. Kasut ni walaupun dia dah rilis dah lama, tahun 2020, dah keluar yang baru, React 2, saya beli because of harganya. Dia bagi promotion hari ni. Promotion dia lebih daripada 40%. Kalau harga yang lama lah, harga di kedai lebih kurang dalam RM649. Tapi tadi saya beli dengan harga 300 lebih, saya tak ingat, 320, lebih kurang dalam 320 ataupun 340, lebih kurang lah, saya tak ingat dah. Tapi kalau saya tengok di Nike punya website pun ada 30% off, tapi lebih kurang dalam RM449. Okay, RM449. Okay guys, sedikit introduction berkenaan Nike React Infinity Run Flyknit. Okay, ia dibuat khusus untuk road, berlari di road bukan untuk trail run ataupun apa-apa juga yang lain. Dia untuk road sahaja sebab dia punya komponen kasut, tapak dan sebagainya lah. Kasut ini khas untuk long run dan slow run. Okay, maknanya boleh pergi jauh, dan bukan untuk apa dipanggil tournament ni mesti kita nak lagi laju kan. Dia untuk training yang slow saja biasa, untuk half ataupun marathon distance lah. Dia punya berat pula hanya 291 gram untuk size 10 US dia berat untuk ini hanya 291 gram sahaja. Okay. So untuk form pula, dia punya teknologi untuk dia punya tapak, dia memakai React Form
React Form Setahu saya React Form ni saya tak boleh nak explain lebih lanjut, tapi apa yang boleh saya bagi tahu bermakna teknologi terbaru daripada Nike sekarang ni yang glamour lah, dia panggil React Form. Okay. Dan dia punya drops daripada depan ke belakang iaitu 9mm heel offset, di belakang 33mm dan di depan 24mm. So dia terjongkit sikit ya. Okay. Okay guys, daripada solereview.com, kalau kita tengok di website, so dia memberi graf kepada kita 78% recommendation untuk kita beli kasut ni. 78% ni which is a bit high, high juga. Apa yang kita boleh tengok di graf dekat sini, untuk dia punya forefoot, toe box, midfoot, arch support. Yang arch support ni yang paling kita perlu fokuskan sedikit, sebab dia ada support di belakang ni tadi, yang macam saya cakap tadi. So dia punya ni terlalu, nak cakap terlalu tinggi tak tinggi lah, tapi which is tinggi lah dia punya ni. Untuk tongue slide ini memang terlalu tinggi dia punya ni. No, tongue slide ni bermakna di mana ya? Di mana? Kalau kita tengok kat sini, inilah tongue slide. So dia tak ada, dia terus cantum. Kalau you all tengok, dia terus cantum. Dia tak macam tang yang lain, dia boleh bergerak. So yang ini, that's why dalam graf ni dia bagi no tongue slide, which is pada saya benda ni sedap. Dia terus fit dekat kita punya, pegang kita punya apa punya kaki ni dia fit. So bila berlari tu dia terasa dia grip ke atas. Okay. Untuk collar dia a bit loose. Untuk collar ni a bit loose, yang belakang ni bit loose. Ventilation, okay, yang kita nak fokus kat sini which is ventilation. Kalau kita tengok kat graf sini, dia punya markah dia a bit tinggi untuk airy, bermakna dia ventilation dia terbuka sikit dan dia akan merasa angin masuk kat dalam. Okay. Material dia minimal dengan plush. Okay. Just untuk material dia, kalau you all tengok di segi material yang ada di sini, apa yang saya tengok which is quite okay. Tapi dalam graf yang dalam Google, dalam solereview.com ni, dia memberi markah yang a bit rendah. Dia tak terlalu nampak mewah. Okay, dia tak terlalu nampak mewah, dia nampak biasa saja. Okay, kita tengok lagi di mana poin-poin yang lain yang dia bagi markah. Heel cushion. Heel cushion ni memang dia bagi soft. Heel cushion ni memang dia bagi soft. So kat dalam. Okay, apa yang saya just nak share info dengan you all ya. Ini info ni yang saya ambil direct daripada Google, daripada solereview.com, bukan daripada saya. Jadi saya nak test besok. Saya baru beli, saya tak test lagi kasut ni. So besok saya akan test. Cuma tadi waktu saya beli, saya ada test dekat treadmill diorang. Saya berlari, memang ada rasa, memang rasa lain daripada kasut saya yang sebelum ni. Kasut saya sebelum ni which is apa yang saya pakai, Nike apa, sekejap saya tengah fikir. Nike Gravity Zoom. Okay, sorry, saya tak ingat lah sebab terlalu banyak kasut. Nike Gravity Zoom, Nike Zoom Gravity. Okay, Nike Zoom Gravity. Yang itu ada plate kat dalam. Tu memang untuk larian laju lah. So yang ini untuk slow dan long run. Okay. Okay guys, untuk forefoot, okay, daripada Google punya solereview.com. So satu nak cakap solereview.com you all boleh buka solereview.com. So kat situ you all boleh type kasut apa yang you nak check, dia punya review yang dia buat benda ni. So untuk pengetahuan you all, satu lagi sebelum saya terlupa, saya tak dibayar oleh mana-mana pihak ya, sama ada di solereview.com ataupun di Nike sendiri untuk saya buat review ni dan unboxing ni. So apa yang saya just boleh bagi tahu ini daripada apa yang diorang punya info. Okay. Untuk forefoot cushion, forefoot cushion ni mana di depan ni, di depan ni forefoot cushion ni. So di dalam. So dia bagi point kat sini 19 lah daripada 10.
Yang tadi heel cushion memang dia bagi 10/10 yang kat dalam ni. So besok saya akan try. Untuk stability, okay, untuk stability untuk heel, stability untuk heel maknanya kat belakang ni, stability ni dia bagi 4 poin saja, rendah. Jadi saya jadi macam muskil lah, betul ke tak, sebab saya tak pernah pakai lagi. So ini apa yang diorang bagi info daripada dalam dia punya info ataupun review dia ataupun dia punya statistik dia kat sini. So kita akan tengok besok macam mana. Untuk front stability dia bagi 6. Front stability maknanya kat depan kat dalam front stability dia bagi 6 daripada 10. So maknanya dia a bit stabil lah daripada yang belakang tadi. Heel tadi dia tak berapa stabil. Okay. Arch support which is 8 ataupun 7 sorry, bukan 8, 7 dia punya graph. Outsole grip dia bagi antara poor atau great, dia bagi 7. So outsole grip ni maknanya tapak tapak outsole grip. So dia tak berapa licin, mungkin dia big grip lah, big grip 7 tu big grip lah. Flexibility dia bagi 6 point. Responsive yes, 9 daripada 10. Transition, so transition ni saya tak tahu apa maksud dia, poor dengan great ni. Ground feel low high. Okay, dia bagi low. Ground feel ni maknanya low ni dia tak rasa ground punya feel. So pada dia walaupun dia punya ni rendah tapi sebenarnya bagus lah, ground feel dia tak terasa. So tak adalah kita macam pijak tanah ataupun pijak ground. Okay, dia punya ni maknanya bagus lah dia punya statistik dia. Okay, untuk Nike React Infinity punya fit visualizer, top punya visualize, okay, top punya visualize kita boleh tengok di graph ni, special for front dan toe box. So kita tengok which is white which is bagus lah untuk dia punya ini. Bermakna bila kita pijak, kita pakai dan kita pijak, dia ada ruang yang mencukupi. Dia white. Okay, dia punya sini white. Kalau tengok tapak pun nampak white. So dalam ni mungkin white. So kaki kita akan selesa bila kita lari dalam keadaan yang jauh, 10 km ke atas, half marathon ke ataupun full marathon. So makin lama kita pijak, makin sebenarnya kaki kita makin besar sedikit. So bila kita makin besar sedikit, kalau dia dah buat siap-siap benda ni memang untuk long run, so dia dah kaji, dia buat besar sikit, mungkin selesa lah untuk long run. Untuk kasut Infinity React 1 ni, dia ada pro and cons. Setiap kasut mesti ada pro and cons. Kita tak akan dapat perfect untuk semua kasut. Okay? Untuk dia punya pro and cons, so kita lihat dekat sini yang berwarna hijau ni, which is pros, and yang merah ni cons. Untuk yang cons, kalau kita tengok kat sini apa dia punya feedback dekat sini, the heel fit could be better, sidebar is distracting, okay, no width, best for long slow run, not versatile, slightly heavy for 8 class. So pada saya apa yang saya tengok kat sini mungkin a bit heavy because of dia punya tapak ni besar, so dia akan rasa berat sikit lah. Okay, untuk apa lagi dia punya cons, dia no width. Untuk atas ni dia kecil. So untuk atas ni dia kecil, dia tak ada keluasan untuk dia punya kasut yang penutup ke atas ni. Tapi pada saya, kalau dia kecil, which is dia grip, jadi kita berlari tu dia selesa, dia kita rasa macam dia bawa sekali kaki kita dengan kasut kita. So which is bagus lah. Tapi dalam ni tulis dia cons, so I no idea lah. Untuk sidebar also, saya tak bersetuju dengan dia punya ni. Sidebar dia cakap distracting. Sidebar ni dia buat keras, mungkin dia buat keras kat sini, dia distracting waktu lari mungkin sebab dia rasa keras. Dia keras untuk dia stabilizekan kita punya kaki daripada sengit macam ni, dia akan stabilize, akan jadikan tegak macam ni. That's why dia keraskan sikit supaya bila kita lari dia tak akan jadi sengit. Okey, bila kita pijak ke ground dia tak akan jadi sengit. Jadi
dia stabilize, dia keraskan kat sini, which is bagus sebenarnya. So saya pun tak faham lah dengan dia punya report kat sini. The rest which is saya setuju. Okay guys, untuk durability kasut ni untuk apa dia punya jauh, berapa jauh kita boleh pakai untuk kasut ni, dia mengadvise kita, okay, mengadvise ni English di Melayu kan, okay, lebih kurang dalam 450 miles. So lebih kurang dalam 550 ke 560 km lah. So kita boleh pakai. So kalau boleh jangan lebih daripada tu. So kemungkinan dia punya tapak dia dah tak boleh akan react, ataupun tapak dia akan haus lah waktu tu. Kalau kita pakai je kemungkinan akan rosak kan. Okay, so 550 km. Okay guys, sekian saja daripada saya. Kepada penggemar-penggemar kasut running Nike, anda boleh pergi ke mana-mana butik Nike untuk mendapatkan kasut Nike React Infinity 1. Sebab sekarang ni dah keluar yang 2, so yang 1 ni mungkin akan bukan mungkin, dia ada promotion dan dia memang harga dia memang dah turun banyak. Jadi anda boleh mendapatkan dengan harga yang murah daripada 600 lebih. So sekarang ni menjadi 300 lebih. Ada yang saya dengar 200 lebih. Tapi you all kena pandai-pandai carilah. Setahu saya kalau nak lagi murah di GHPO ataupun di JPO di Johor. So raja-rajalah ke sana untuk lihat diorang punya promotion. So akhir kata daripada saya, berlari dan jangan lupa subscribe. Okay, thank you, bye bye.